Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia prihatin. Hadirin dan hadirat sekalian, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya, kita dapat bersama-sama berkumpul dalam forum yang bertajuk Time Management, Secrets and Tips. Walaupun kita hanya berkumpul secara maya, tetapi perkara ini tidak mematahkan semangat ahli forum atau penonton untuk mendengar tips-tips yang berguna yang akan disampaikan oleh ahli panel sebentar lagi. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang kacak bergaya pada malam ini, izinkan saya mengupas sedikit tentang tajuk yang akan dibincangkan oleh ahli panel. Kita sedia maklum bahawa pengurusan masa amatlah penting dalam kalangan pelajar. Hal ini kerana setiap perilaku kita walaupun perbuatan kita semua berkaitan dengan masa. Jadi, rancangan atau plan sebelum kita memulakan sesuatu amatlah penting. Saya berpegang kepada kata-kata Abraham Lincoln iaitu Presiden United States yang ke-16 yang berbunyi, "If I had 6 hours to chop down a tree, I would spend the first hours sharpening the axe." Di sini kita boleh lihat betapa pentingnya pengurusan masa sebelum kita memulakan sesuatu kerja. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, terlebih dahulu marilah kita berkenalan dengan 3 orang ahli panel kita pada hari ini, iaitu ahli panel kita yang pertama, Saudara Muhammad Aiman Farhan bin Mokhtar. Saudara Aiman, anda sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat alhamdulillah. Okay, baiklah. Beliau merupakan anak kelahiran Kuala Lumpur yang mempunyai cita-cita untuk menjadi peneraju kepimpinan negara. Beliau kini menuntut di institusi terkemuka nasional iaitu Universiti Teknologi Mara dalam bidang sains pentadbiran. Semasa di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan, beliau pernah menyandang jawatan sebagai Jawatan Kuasa Pelajar Penerangan dan Penerbitan dan Exco Penerangan dan Penerbitan, Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar sesi 2017-2018. Beliau telah mendapat keputusan yang cemerlang semasa PSPM iaitu CGPA 3.85. Sekarang ini, beliau merupakan Exco Multimedia dan Publicity Sekretariat Mahasiswa Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM. Beliau juga merupakan ahli jawatan kuasa Badan Perhubungan UMNO Siswa Negeri Sembilan. Seterusnya, kita beralih kepada ahli panel kita yang kedua iaitu Saudara Muhammad Hazri Izwan bin Baharudin. Saudara Hazri, anda sihat? Alhamdulillah sihat. Terima kasih atas jemputan. Beliau kini sedang belajar di Universiti Malaya dalam jurusan perakaunan. Pencapaian akademik beliau memperolehi keputusan 10A dalam SPM dan mendapat keputusan 4 flat pada SEM 1 dan SEM 2 di dalam PSPM semasa beliau belajar di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Beliau pernah menjawat jawatan sebagai Ahli Jawatan Kuasa Tertinggi Surau Al-Muttaqin dan Tokoh Dai Muda Matrikulasi 2018. Seterusnya kita beralih kepada ahli panel kita yang ketiga iaitu Saudara Aidil Fitri bin Saurudin. Saudara Aidil, anda sihat? Alhamdulillah sihat. Terima kasih atas jemputan. Saudara Aidil di mana kini beliau sedang belajar di Universiti Teknologi Malaysia UiTM Kampus Johor dalam bidang ijazah sarjana muda kejuruteraan elektrik elektronik. Sebelum itu, beliau telah mendapat pendidikan awal di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan dalam jurusan Sains Modul 2. Beliau telah mendapat keputusan yang cemerlang dalam PSPM dan mendapat CGPA 3.71. Beliau juga merupakan ahli jawatan kuasa perwakilan pelajar JPP pada sesi 18-19. Beliau memegang portfolio sebagai Biro Perhubungan Luar ataupun dikenali sebagai External Relation Executive Council (EXTRAX). Kini beliau di ITM. Beliau telah menjawat jawatan sebagai Deputy Chairman UTM Students Union Interim Committee. Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Tanpa membuang masa lagi, saya menjemput ahli panel kita yang pertama iaitu Saudara Muhammad Aiman bin Mokhtar untuk menyampaikan hujah-hujah beliau tentang bagaimana untuk menguruskan masa dengan lebih efektif. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bihuda wa bihil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Amma ba'd. قاله تعالى في كتاب الله العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa khabar semua pelajar Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan? Saya berdoa agar semua diberikan kesihatan yang berpanjangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, dalam kita mengejar apa yang kita ciptakan selama masa daripada kita kecil sehingga besar, insya-Allah. Baik, terima kasih saudara pengerusi majlis atas jemputan saya menjadi panel untuk forum malam ini. Saya sangat menghargai penganjuran forum ini bagi memberikan wadah kepada pelajar untuk mengetahui apakah cara yang terbaik untuk mereka menguruskan masa dengan sangat baik dan bagaimana memberikan gambaran kepada pelajar itu sendiri tentang pentingnya pengurusan masa daripada segi aspek pembangunan akademik dan sasiah pelajar itu sendiri. Jadi kebanyakannya tertanya-tanya siapa yang berada di hadapan anda semua ini. Mungkin anda mengenali saya mungkin sebagai seorang alumni, tetapi anda tidak mengenali saya sepenuhnya, siapa saya sebenarnya. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Aiman Farhan bin Mokhtar. Saya berasal daripada Kuala Lumpur dan kini menetap di Petaling Jaya, Selangor. Saya merupakan anak sulung daripada 4 orang adik-beradik dan sekarang ini saya menjalani pengajian dalam ijazah Sarjana Muda Sains Pentadbiran Kepujian daripada Universiti Teknologi Mara UiTM, dan saya merupakan alumni KMNS iaitu batch pada tahun 2017-2018 di mana saya mengambil jurusan sains dalam modul 1 dan modul 2. Mengenai latar belakang akademik saya di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan, pada awal pengambilan saya diletakkan di bawah modul 1, tetapi disebabkan oleh faham-faham je lah kalau kebanyakan antara sebab kenapa kebanyakan pelajar modul 1 berpindah kepada modul 2 ni adalah disebabkan oleh subjek biologi yang bagi saya ia memberikan suatu cabaran yang cukup besar yang cukuplah saya mampu untuk tanggung semasa di sekolah. Dan sekarang ini saya mungkin kurang berminat untuk meneruskan pengajian saya dalam bidang biologi, jadi saya bertukar ke modul 2 iaitu saya mengambil sains komputer. Dan alhamdulillah semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam saya menuntut ilmu semasa di Kolej Matrikulasi. Dan bagi saya pengalaman di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan ni banyak mengajar saya tentang kehidupan, sama ada sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang manusia, di mana banyak saya melihat ragam manusia yang seringkali menjadi buahan mulut, dan itulah dia bila mana kita hidup dalam bermasyarakat, kita perlu menjadi salah satu daripada integrasi sistem masyarakat itu sendiri, bagaimana kita untuk melestari dan memelihara ekosistem masyarakat itu sendiri, terutamanya dalam konteks pelajar itu sendiri. Jadi saya nak berkongsikanlah mungkin antara penglibatan kurikulum semasa saya di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Saya merupakan Jawatankuasa Perwakilan Pelajar KMNS bagi sesi 2017 dan 2018. Saya memegang jawatan sebagai Exco Penerangan dan Penerbitan, juga merangkap kepada pengurusi Jawatankuasa Pelajar Penerangan dan Penerbitan bagi sesi 2017 dan 2018. Saya juga adalah salah seorang daripada ahli Jawatankuasa blok kediaman B4, di mana saya merupakan bekas Ketua Aras 3A, dan selepas menjadi ahli Jawatankuasa Perwakilan Pelajar, saya masih lagi memegang jawatan sebagai ahli Jawatankuasa sebagai penasihat kepada Jawatankuasa B4 itu sendiri. Dan alhamdulillah selepas saya menamatkan pengajian saya di KMNS, saya ditawarkan untuk menjadi timbalan Ketua Pengarah untuk Jawatankuasa Penaja Alumni KMNS pada Januari 2020.
dan sekarang ini memegang jawatan sebagai pengerusi bahagian pentadbiran dan pengurusan kewangan di UiTM. Di tempat pengajian ijazah saya dilantik sebagai Sekretariat Mahasiswa Fakulti UiTM, di mana pada tahun pertama saya dilantik sebagai Exco Multimedia dan Publicity bagi sesi 2018 dan 2019, dan alhamdulillah saya dipilih sekali lagi untuk menerajui SMF FSPPP UiTM sebagai Exco Antarbangsaan dan Korporat bagi sesi 2019-2020. Untuk pengetahuan pelajar-pelajar sekalian, saya setelah bergiat dan aktif dalam aktiviti persatuan, saya telah banyak mengendalikan aktiviti-aktiviti belajar, termasuklah saya pernah menjadi ketua program bagi program Convention Belia menyentang ekstremisme, anjuran Jabatan Belia dan Sukan Negeri Melaka bersama dengan Youth Club. Dan juga saya sudah bersama dengan UiTM hampir 2 tahun, di mana saya terlibat dalam penganjuran majlis-majlis rasmi fakulti dan juga penganjuran majlis-majlis di peringkat kampus itu sendiri. Dan insyaAllah saya akan terus bergiat aktif dalam aktiviti pelajar UiTM sehingga saya akan menamatkan pengajian saya pada tahun 2021. Jadi sebaik daripada penglibatan saya dalam aktiviti di Menara Gading, saya juga terlibat aktif dalam politik, di mana saya merupakan ahli jawatan kuasa Badan Perhubungan UMNO Siswa Negeri Sembilan dan sekarang ini menjadi analisis politik amatur, di mana saya diberi peluang untuk menjadi panel dan juga speaker bagi beberapa wacana politik di peringkat kampus dan juga di peringkat luar. Jadi bila mana kita bercakap tentang banyaknya tugas dan juga komitmen yang perlu diberikan, banyak masa yang perlu kita berikan kepada untuk kita memenuhi masa-masa tersebut. Bila mana kita banyak komitmen dalam konteks student ni apa sebenarnya? Jadi bila mana kita bercakap tentang komitmen ini kalau dalam secara frasanya adalah suatu tanggungjawab yang perlu dilakukan dalam kita memenuhi tanggungjawab tersebut. Bila mana komitmen itu kata kuncinya adalah perkara yang perlu dilakukan dan ia adalah tanggungjawab. Jadi tanggungjawab ini sangat luas. Kalau dalam konteks belajar kita ada 3. Yang pertama, kita bercakap tentang komitmen pelajar itu sendiri. Yang kedua, komitmen sebagai anak, dan juga yang ketiga, kita berkomitmen sebagai ahli persatuan. Jadi bila kita cakap itu perlu kepada macam mana kita nak susun komitmen kita mengikut keutamaan. Jadi macam kita rasakan sekarang ini, pelajar, kita rasakan bahawa komitmen kita adalah lecture dan tutorial. Lecture dan tutorial ini adalah suatu komponen penting dalam kita nak meneruskan pengajian dalam bidang yang kita minat. Saya sendiri sebagai seorang pelajar, saya merupakan pelajar tahun akhir di mana antara perkara yang perlu saya beri pertumpuan adalah kuliah dan juga tutorial yang menjadi asas kepada pemahaman saya mengenai sesuatu subjek itu sendiri. Dan assignment juga pun memberikan adalah salah satu komitmen saya, di mana assignment ini adalah suatu penilaian di mana adalah syarat untuk saya lulus sesuatu subjek untuk membolehkan saya mendapat seragam ijazah. Jadi selain daripada itu semua, kita bercakap tentang study. Study ini adalah untuk sebenarnya komitmen sebagai seorang pelajar. Bila mana komitmen seorang pelajar itu, study adalah salah satu kewajipan kita untuk kita memperkasakan pengetahuan dalam diri kita. Jadi dalam konteks pelajar aja cukup itu. Tapi bila kita beralih kepada konteks diri sendiri sebagai seorang anak, sebagai seorang individu, kita melihat dalam konteks peribadi ini adalah bagaimana tanggungjawab kita bersama dengan ibu bapa. Macam mana tanggungjawab kita bersama rakan-rakan dan komitmen kita dengan masyarakat. Jadi itu yang kita perlu jaga juga. Dan pada masa yang sama, kita bercakap tentang komitmen dia dalam aktiviti bersatuan. Berpersatuan juga, sekiranya anda bergiat aktif dalam aktiviti bersatuan, mungkin banyak benda yang anda perlu berikan perhatian. Jadi saya nak berkongsi sikitlah macam mana saya mengadaptasi komitmen dengan masa itu sendiri. Jadi keutamaan saya adalah saya berikan keutamaan ikut situasi. Contoh, saya seorang pelajar. Pada masa sama saya adalah ahli kepada salah sebuah badan politik. Jadi saya melihat kepada niat saya untuk menuntut ilmu dan menyertai
persatuan sebut. Jadi kita kena lihat daripada niat kita dalam ilmu. Niat kita untuk menuntut ilmu ni adalah untuk apa? Untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Tuhan masing-masing. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, itu kita membahagiakan kedua ibu bapa kita. Yang ketiga, untuk diri kita sendiri. Jadi bila mana bercakap tu, betulkan niat. Bila mana betulkan niat, insya-Allah anda akan nampak apa yang perlu anda beri utama dan apa yang anda perlu seiringkan. Jadi komitmen tu memang banyak, tapi itu adalah ujian bagi kita. Kerana apa? Manusia yang diuji adalah manusia yang terbaik. Kenapa saya katakan begitu? Ujian membentuk kematangan dan ketahanan diri kita. Itu yang kita sebenarnya nak beritahu. Jadi bila mana saya berikan keutamaan dalam masa urusan diri, bila kita utamakan diri kita, maka kita boleh nampak apa yang kita boleh dapat ke hadapan. Jadi kita pada masa kita tidak boleh menerepikan urusan orang lain. Jadi saya berpegang pada prinsip akademik nombor 1 tapi kokoh bukan nombor 2. Maksudnya akademik dan juga aktiviti luar sama seiring. Jadi supaya itu kita nampak bahawa itu adalah benda yang terbaik untuk kita teruskan. Kalau akademik memang cukup bagus, cemerlang, dan juga pencapaian kokoh kurikulum pun cukup senang, dan itu yang kita akan cuba untuk lakukan. Mungkin pengurusan masa semestik ni anda perlu bijak dalam membahagikan masa anda. Lagi anda anggap masa itu adalah kek dan komitmen itu adalah anak kecil. Anda perlu bahaginya dengan seadil-adil dan serata-ratanya. Jadi bila mana kita ada seadil-adil dalam pengurusan masa itu, saya jamin bahawa keteraturan masa itu akan menjamin kelancaran hidup. Dan kita bila perlu fokus dalam kita melakukan kerja, sebab kita berikan tumpuan pada kerja itu dahulu, dan jangan, kalau boleh, jangan lakukan dua tugas dalam masa satu masa. Peka dengan had yang telah ditetapkan. Mungkin secara kesimpulannya, saya bercakap tentang masa itu sendiri adalah emas. Bila mana saya berkata, saya berpegang pada salah satu falsafah bahawa lebih baik lewat awal seminit daripada kita lewat 3 minit. Kerana apa? Masa itu bagi kita adalah satu yang berharga, dan ia berharga juga pada orang lain. Jadi pandai-pandailah kita berbahagi masa. Dan mengakhiri ucapan pada malam ni, saya nak berkongsilah tentang apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, iaitu bila mana beruntunglah pada orang hari ini, orang itu lebih baik daripada semalam. Maka rugilah orang yang sama seperti mana hari ini dan juga semalam, dan celakalah orang-orang yang lebih buruk daripada hari ini, lebih buruk daripada semalam. Jadi sekian saja ucapan saya. Dengan itu, bismillahirrahmanirrahim, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada modul media moderator. Baiklah, terima kasih Saudara Aiman dengan penyampaian yang amat menarik sebentar tadi. Baiklah, kita dapat simpulkan bahawa belajar ialah tanggungjawab. Kita mestilah bahagi masa dengan adil, dan kita janganlah melakukan dua tugas dalam satu masa. Kerana bila kita melakukan dua tugas dalam satu masa, agak mustahil untuk kita manage perkara tersebut dengan sebaik-baiknya. Baiklah, Imam Syafi'i juga ada berkata, kalau kita tidak tahan lelahnya belajar, maka kita akan menanggung periknya kebodohan. Jadi, bagaimana kita belajar, kita mestilah peka dan tabah. Walaupun susah mana pun pelajaran tu, kita mestilah bijak untuk menghadapinya dan bijak untuk plan macam mana kita untuk hadap semua benda tu. Baiklah, seterusnya, kita majlis dengan segala hormatnya menjemput Saudara Muhammad Hazri Izzuan bin Baharudin untuk menyampaikan tips-tips beliau untuk menguruskan masa dengan lebih teratur. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Okay, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Selamat petang semua. Jadi pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada saudara pengurusi majlis, Saudara Alif, atas yang pertama menjemput saya untuk pada hari ini, dan yang kedua memberi peluang untuk saya memberikan sedikit perkongsian. Nak kata pengalaman banyak tu tak ada, tapi mungkin boleh sedikit sebanyak memberikan perkongsian kepada penonton-penonton pada hari ini, terutamanya junior-junior daripada KMNS. Jadi rasanya untuk memperkenalkan diri, nama Muhammad Hazri Izzuan bin Baharudin. Anda semua boleh panggil saya Hazri. Sebelum ni belajar di Matrikulasi Negeri Sembilan, sesi 2018-2019, dan kini menuntut di Universiti Malaya dalam jurusan perakaunan.
Jadi sebenarnya hari ni kita akan membincangkan satu perkara yang sangat menarik, sangat interesting ataupun saya boleh katakan amat penting, iaitu berkenaan dengan pengurusan masa. Dan satu ketika dulu, mungkin kalau ada penonton daripada kalangan pelajar matrikulasi Negeri Sembilan, anda mungkin sekarang berumur 18 tahun ataupun mungkin ada yang 19 tahun, satu ketika dulu kami semua yang berada di, yang menjadi panel pada hari ini berada di tempat anda semua. Sebagai seorang pelajar matrikulasi menghadapi apa yang anda hadapi sekarang, tutorial, kelas, assignment, projek koko dan sebagainya. Jadi mungkin sedikit sebanyak pada hari ini kami akan kongsikan beberapa perkara ataupun kongsikan pengalaman kami yang mungkin boleh digunakan oleh anda semua dalam sepanjang menghadapi fasa-fasa pembelajaran di Matrikulasi Negeri Sembilan. Jadi untuk penonton lain mungkin sedikit banyak boleh ambil input daripada perkongsian pada hari ini. Jadi berkenaan dengan masa, saya sebenarnya suka mulakan perkongsian saya pada hari ini dengan satu cerita. Jadi di sebuah negara, ada sebuah kajian yang dilakukan oleh sebuah universiti di mana mereka mendekati pesakit-pesakit kronik ataupun orang yang sudah pun lanjut usia sedang menghadapi pesakit kronik. Maksudnya mereka berada mungkin dalam ICU ataupun ward-ward kecemasan di hospital. Jadi soalan yang mereka tanya pada pesakit tersebut, mereka membuat kajian lah. Soalan yang mereka tanya pada pesakit tersebut, apakah yang paling anda sesali ataupun kalau anda diberikan masa, apa yang anda akan buat? Masa, keyword dia, masa. Jadi agak-agak apa jawapan pesakit-pesakit tersebut? Pada tanggapan awalnya mereka mesti akan terfikir, adakah menyesal kerana tidak mendapatkan kerja yang baik? Adakah menyesal kerana tidak mendapatkan wang yang sebanyak mungkin? Tapi pada akhirnya jawapan yang diberikan oleh pesakit-pesakit yang boleh katakan dah nak dekat meninggal dunia ni, bukan maksudnya kita mendoakan mereka meninggal, maksudnya pesakit-pesakit yang dalam fasa ke peringkat yang seterusnya ni. Jadi jawapan yang mereka berikan adalah mereka mahukan lebih banyak masa bersama dengan keluarga mereka. Mereka mahukan lebih banyak masa bersama dengan orang mereka sayangi. Jadi sebenarnya apakah nilai masa bagi kita dan apakah kepentingan masa ini? Di sinilah terfikirnya ataupun terdetiknya dalam hati saya betapa pentingnya masa ini. Sebab andai kata kita mempunyai satu time management ataupun satu sistem pengurusan masa yang lebih baik, maka kita akan mempunyai lebih banyak masa dengan orang-orang yang kita sayangi. Apabila kita mempunyai satu sistem ataupun pengurusan masa yang lebih baik, maka kita akan mempunyai lebih banyak masa untuk melakukan apa yang kita suka instead of apa yang kita perlu. Mungkin saya boleh bezakan. Mungkin ada orang dia suka untuk pergi melancong, ada orang dia suka untuk main bola. Tapi sampai satu tahap dia terlampau sibuk dengan kehidupan lain. Contohnya sibuk bekerja, sibuk melakukan tanggungjawab sebagai seorang pelajar sehingga tiada masa untuk melakukan perkara yang mereka suka. Adakah perkara yang mereka suka lebih penting daripada perkara yang mereka perlu lakukan? Tidak. Dalam kehidupan kita ada beberapa perkara yang jadi satu tanggungjawab mana kita sebagai seorang pelajar, kita sebagai seorang anak, kita wajib lakukan. Tapi dalam masa yang sama, andai kata kita mampu menguruskan 24 jam yang semua orang dapat 24 jam, andai kata kita mampu menguruskan dengan lebih baik, maka kita akan mempunyai lebih banyak masa untuk meluangkan masa kita bersama dengan orang-orang yang tersayang, meluangkan masa kita untuk melakukan perkara-perkara yang kita suka. Sebab apa? Kenapa kita perlu bertindak ataupun pengurusan masa ini amat penting daripada peringkat awal? Kerana andai kata daripada peringkat awal kita tidak mampu menguruskan masa kita dengan baik, maka apabila kita sudah melangkah ke alam pekerjaan, kita sudah melangkah ke peringkat yang lebih tinggi, kita akan jadi satu tahap di mana kita terlampau sibuk dengan kerja kita sampai kita tiada masa untuk bertanya khabar ibu bapa kita. Kita tiada masa untuk meluangkan masa bersama dengan family kita. Jadi mungkin orang ingat selama ini mindset, masa kena jaga masa supaya bila kita jaga masa kita boleh dapat keputusan yang bagus. Bila kita dapat keputusan yang bagus, kita boleh dapat kerja yang bagus. Saya nak cuba ubah mindset kepada kepentingan masa ini sebenarnya adalah apabila kita mampu jaga masa dengan kita baik, maka kita mampu meluangkan masa lebih banyak dengan orang yang kita sayang, mampu meluangkan masa yang lebih banyak untuk melakukan perkara yang kita suka. Sebab apa? Sebab kehidupan ini bukan sekadar hanya untuk bekerja dan bukan sekadar hanya untuk mengejar wang. Jadi mungkin saya boleh kongsikan pengalaman saya ketika di matrikulasi dulu. Jadi saya ingat waktu tu masuk matrikulasi ni bulan puasa. Jadi kalau mungkin ada yang tak tahu, kalau untuk orang Islam, bila kami berpuasa kami perlu sahur. Sahur ni selalunya pada pukul 5 dan sebagainya. Okey, bayangkan waktu tu orientasi adalah selama seminggu.
Jadi apa yang kami hadapi adalah kami terpaksa bangun pada pukul 4 pagi. 4 pagi sebab apa? Sebab 4 pagi pelajar matrikulasi perlu berpakaian kemas. Maksudnya baju kemeja, tie, tali leher dan sebagainya, kasut kulit. Saya tahu mungkin ada yang masih tak biasa dengan keadaan ini. Saya pun sama. Saya pun tak biasa mula-mula. Jadi bayangkan kami kena bangun pukul 4 pagi, bersiap, pakai kasut kulit, pakai baju kemeja dan sebagainya, pergi sahur dulu. Pergi sahur kat kantin, lepas tu kena pergi solat subuh berjemaah. Jadi waktu tu saya dalam keadaan satu fasa yang sangat kejut. Uish, berapa jam je tidur? Dah lah tidur pukul 12. Sebab malam tu pula ada taklimat, blog dan sebagainya. Bayangkan daripada pukul 4 pagi sehingga pukul 12 malam. Sepanjang seminggu program orientasi. Jadi dalam masa seminggu tu saya fikir macam ni. Andai kata saya tak mampu jaga masa saya dengan baik, andai kata saya tak mampu menguruskan masa saya dengan baik, maka saya tidak akan survive dalam kehidupan di meritokrasi. Sebab apa? Kalau di meritokrasi, kita amat mementingkan penjagaan masa, betul? Kita ada jadual yang padat daripada pukul 8 sehingga pukul 5. Pukul 5 tu nak kena pergi main kat padang pula. Jadi untuk saya, main di padang tu adalah salah satu perkara yang wajib lah. Jadi macam mana saya kena fikirkan satu cara, macam mana saya nak uruskan masa supaya segala kerja yang diberikan oleh lecturer ataupun pensyarah, kalau di meritokrasi ramai panggil cikgu, betul tak? Dia pensyarah tapi kita panggil cikgu. Itulah keunikan meritokrasi, itu yang saya suka lah. Jadi segala tugas-tugas yang diberikan oleh puan ataupun tuan ataupun cikgu-cikgu kita perlu selesaikan. Dalam masa yang sama assignment perlu diselesaikan. Dalam masa yang sama kita perlu ada masa untuk call umi dan ayah kita di waktu malam. Dalam masa yang sama kita ada masa untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti college. Contohnya mini kakom, betul tak? Mungkin ada yang berkesempatan untuk join mini kakom, saya tak pasti sebab sekarang dalam keadaan pandemik macam mana. Mini kakom, aktiviti surau, aktiviti yang dianjurkan oleh JPP dan sebagainya. Jadi Alhamdulillah saya berjumpa dengan satu penyelesaian ini yang mana hari ini saya akan kongsikan dengan anda semua, iaitu getting things done. Jadi mungkin saya boleh kongsikan slide saya mungkin untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Okey Alif, kalau nanti dah nampak skrin boleh tunjuk good . Okey, maaf. Ambil sedikit masa. Jadi okey, ini slide yang saya akan paparkan pada hari ini. Saya nak pastikan kalau semua dah nampak. Kejap saya tunggu dekat Facebook Live. Okey, rasanya semua dah nampak. Okey, time management. Okey, saya suka dengan quote ni, iaitu the bad news is time flies, but the good news is you are the pilot. Berita buruknya adalah masa akan berlalu, tapi berita baiknya adalah anda lah pemandunya ataupun anda lah juru terbangnya. Kalau dalam bahasa Inggeris flies lah, tapi kalau dalam bahasa Melayu berlalu. Jadi apa yang bagusnya adalah memang masa sangat berharga, tapi apa yang bagusnya adalah kita mampu menjaganya ataupun kita mampu mengawalnya. Okey, gerak seterusnya. Ini apa saya nak kongsikan pada hari ini adalah satu buku yang berjaya mengubah perspektif saya terhadap time management. Kita selalu ingat yang time management ini lebih kepada disiplin ataupun penjagaan diri kita sendiri, tapi sebenarnya time management is a science. Ada kajian akademik yang dilakukan macam mana kita nak jaga masa kita dengan baik dan sebagainya. Jadi hari ini saya nak kongsikan dengan anda satu buku yang telah mengubah hidup saya dan insya-Allah boleh mengubah hidup orang yang tengok pada ketika ini tentang buku ini. By David Allen, Getting Things Done. Jadi basically dalam buku ini dia kongsikan macam mana kajian yang dilakukan tentang how to manage your time properly. What is the step? What we have to do and what we cannot do. Apa yang kita perlu lakukan, apa yang kita tak boleh lakukan. Jadi kalau anda berminat, hari ini saya akan kongsikan 5 langkah macam mana kita nak, sebenarnya buku ni, dalam buku ni banyak lagi points lain, tapi saya ringkaskan buku yang beratur muka surat ni kepada 5 langkah ataupun 5 step yang saya akan kongsikan pada hari ini, iaitu GTD system. What is GTD? Basically GTD adalah ringkasan pada getting things done. Yang pertama adalah collect, yang kedua process, yang ketiga organize, review dan lastly just do it. So sebelum saya kongsikan pengalaman saya membaca buku ni, mungkin saya boleh kongsikan sedikit sebanyak pengalaman sepanjang macam mana saya boleh jumpa dengan buku ni dan macam mana saya boleh ambil ilmu
saya 2018 tu rasanya sebelum masuk Matrix, banyak masalah sebenarnya sebab bila lepas habis SPM kita terlampau relax, betul tak? Lepas habis SPM, oh this is the movie time, this is our leisure time. Maksudnya kita habiskan banyak masa kita buat aktiviti-aktiviti, contohnya tengok movie, buang masa dan sebagainya. Jadi fasa perubahan sebelum daripada cuti SPM kepada masuk matrikulasi tu, saya takut terkejut. Jadi saya telah attend satu kursus Getting Things Done di Irsyad Consultancy selama 2 hari. Jadi selama 2 hari tu kami didedahkan, 2 hari tu lebih kurang dalam 16 jam rasanya, 8 jam sehari. Kami didedahkan tentang dengan GTD system ni. GTD system ni hari ni saya akan kongsikan. Jadi mungkin saya boleh share balik slide. Saya memang ni suka kadang-kadang suka slide, kadang-kadang suka tunjuk muka sendiri dan sebagainya supaya boleh ada interaksi dua hala. Okey. Sekejap ya. Okay, rasanya semua dah nampak. Okey. Okey, yang pertama adalah collab. What is a collab? Mari saya terangkan. First step adalah apa yang anda perlu lakukan adalah anytime there's a new information coming in, collect it in a trusted source instead of storing it in your bin. For example, notebook, phone, Evernote or Microsoft Word. Apa yang nak diketengahkan dalam prinsip pertama ini ataupun langkah pertama ini adalah untuk menyimpan. Sebab apa? Setiap kali kita menerima tugasan baru, setiap kali kita menerima maklumat baru, perkara pertama yang kita perlu lakukan adalah kumpul maklumat tersebut dan simpan di satu tempat yang kita percayai. Sebab apa? Sebab kita sebagai manusia akan lupa. Mungkin saya boleh kongsikan quote daripada David Allen sendiri. Your mind is for having ideas, not holding them. Apa maksudnya? Adalah minda kita ini ataupun otak kita ni direka untuk mencipta idea, bukan untuk menyimpan idea. Sebagai satu contoh, rasanya semua orang pernah alami ni. Ingat tak waktu SPM dulu macam mana kita hafal buku teks sejarah tu? Macam mana kita cuba hafal buku-buku tu semua? Tapi sekarang ingat lagi tak fakta-fakta tu? Sebab apa? Sebab otak kita memang power dalam menyimpan maklumat, tapi kita susah untuk menyimpan satu-satu maklumat yang itu untuk satu jangka masa yang lama. Lagi-lagi kalau maklumat tu datang secara sepintas selalu. Sebagai contoh, habis kelas, cikgu ingatkan, okey balik ni boleh buat muka surat ni, buat tutorial muka surat ni. Lepas tu tiba-tiba, okey jangan lupa assignment pula. Oh tadi tutorial ni assignment pula. Lepas tu datang pula kawan kita, malam ni jangan lupa ada meeting pukul 8. Nampak tak? Ada banyak maklumat yang datang dan kalau kita hanya simpan semua maklumat tu dalam otak kita ataupun simpan semua maklumat tu dalam minda kita saja, akan ada satu tendensi ataupun ada satu kemungkinan yang besar kita akan lupa maklumat-maklumat tersebut. Mungkin saya boleh kongsikan satu kisah kepada anda tentang seorang saintis yang terkemuka, Albert Einstein. Okey, ada satu kisah yang lucu tentang Albert Einstein ni. Satu hari kawan dia tanya, ni kisah benar bukan kisah benar yang diceritakan sendiri dalam buku David Allen ni. Kawan dia tanya, what is your phone number? Dan jawapan yang diberikan oleh Albert Einstein sangat mengejutkan. Oh, dia lupa. Dia ada tengok buku telefon dulu. Oh, zaman dulu kita guna buku telefon, dia orang tak ada lagi smartphone. Walaupun dia orang ada Albert Einstein tapi zaman tu tak ada lagi smartphone. Jadi apa yang dia buat adalah dia tengok buku telefon. Nombor telefon dia sendiri, dia antara manusia yang terpintar di dunia tapi dia tak ingat nombor telefon dia sendiri. Apa yang dia buat, dia tengok buku telefon. Lepas tu kawan dia macam pelik engkau bukan orang paling pandai kan dalam dunia, kenapa kau boleh lupa nombor telefon kau sendiri? Jadi jawapan yang diberikan oleh Albert Einstein, dia kata, otak aku tak digunakan untuk simpan maklumat-maklumat seperti itu. Aku gunakan otak aku untuk cipta benda baru. Sebab apa? Sebab sebenarnya maklumat macam tu, dia kata, dia tambah lagi jawapan dia, kalau kita boleh simpan maklumat tu dalam buku, kenapa kita nak penatkan otak kita dan simpan maklumat tu dalam kepala kita? Maksudnya macam ni, kadang-kadang lebih mudah untuk kita untuk simpan semua maklumat tu dalam satu tempat yang dipercayai, contohnya macam buku ataupun telefon, berbanding daripada kita simpan dalam minda kita. Sebab apa? Saya ulang sekali lagi, your mind is not for having ideas, not holding them. Minda kita adalah untuk mencipta idea, bukan untuk penatkan minda kita dengan fikir dan ingat semua perkara-perkara yang boleh kita simpan dalam buku. Jadi mungkin saya boleh kongsikan slide yang seterusnya. Sebagai contoh, kalau kat sini kita akan nampak satu tugasan-tugasan yang berserabut. Contohnya kat situ saya tulis tutorial account, ada assignment English. Contoh-contoh yang saya berikan ini boleh relate dengan anda sendiri. Sebab saya letakkan contoh-contoh yang saya ingat pada zaman matrix dulu. Contohnya tutorial account, kertas kerja projek Koku. Kan korang tengah
akan kena buat projek koko dan sebagainya kan, kertas kerja projek koko, assignment English. Sekarang siapa yang duduk kat rumah kena beli barang dapur, kemas bilik, basuh baju, resume pengajian latihan bola, photostat nota kelas dan seterusnya, mesyuarat kelab. Bayangkan semua perkara ni, kalau saya bagi masa 10 minit, boleh ingat tak? Esok boleh ingat lagi tak? Ataupun lusa boleh ingat lagi tak? Mustahil. Sebab apa? Sebab kita akan lupa. Kalau kita ingat pun, dia akan berserabut. Sepatutnya tutorial account kena hantar esok. Assignment English kena hantar minggu depan. Tapi kita tertukar. Assignment English kena hantar esok, tutorial account kena hantar minggu depan. Itu adalah risiko-risiko yang akan dihadapi kalau kita letak semua dan sebab itu saya letak gambar ilustrasi kat situ. Kalau kita letak semua dalam minda kita, I will forget. Saya akan lupa. Macam mana bijak pun korang akan ada tendensi untuk lupa. Saya boleh jamin. Tetapi kalau kita letak semua tu dalam list, adakah kita akan ingat? Tak, kita akan lupa. Tapi apabila kita lupa, kita akan tengok balik nota tu dan kita akan tahu. Oh, yang ni belum siap. Oh, yang ni dah siap. Oh, yang ni dah separuh siap. Kena ada separuh lagi belum siap. Nampak tak? Macam-macam kedua-dua cara kita akan lupa, tapi cara yang kedua lebih selamat. Sebab apa? So, bila kita tulis dalam satu nota, kita tulis dalam satu buku ataupun kita catat dalam smartphone kita, apabila kita lupa, kita boleh tengok balik. Okay, yang seterusnya. Ini kod yang dikongsikan tadi. Jadi macam mana cadangan saya adalah, yang pertama kalau korang prefer physical punya notes, korang boleh ambil satu kertas A4 sebagai contoh. Satu kertas A4 macam ni. Korang ambil dan senaraikan apa yang korang kena buat dalam minggu ni dan apa yang korang kena buat dalam minggu depan dan sebagainya. Senaraikan semua. Bila dah senaraikan tu, baru korang akan nampak, oh rupanya ada 10 benda yang aku kena siapkan by minggu ni. Ada 5 benda yang aku kena siapkan by minggu depan. Senaraikan je semua. Itu first step, collect ataupun kumpul. Mari kita bergerak kepada step yang seterusnya. Step yang seterusnya adalah proses. What is process? Process is basically identify the immediate next step you can take in order to make this thing forward. Proses ini adalah satu langkah di mana anda menyenaraikan apakah next action, apakah langkah pertama yang terdekat untuk memastikan tugasan itu siap. Sebagai contoh, saya bagi satu contoh, assignment account ataupun assignment English. Adakah langkah untuk menyiapkan assignment English adalah buat assignment English? Tak. Mungkin kalau dalam grouping, langkah pertama adalah buat group discussion. So instead of tulis, siapkan assignment English, it is better for you to tulis buat group discussion untuk bincang macam mana nak siapkan assignment English. Nampak tak? Daripada satu perkara yang besar, siapkan assignment English tu adalah satu matlamat yang besar. Jadi matlamat kecil yang langkah pertama untuk mencapai matlamat yang besar tu adalah group discussion first. So dari situ kita akan dapat dengan lebih jelas. Oh, sebelum siapkan assignment English ni, kita kena buat group discussion dulu. Bila dah buat group discussion, kita boleh buat pembahagian tugasan. Lepas dah siap pembahagian tugasan, baru kita boleh buat assignment English. Lepas dah siap assignment English, kita kena pergi photostat pula. Nampak tak? Dalam satu-satu tugasan tu sebenarnya ada banyak tugasan-tugasan kecil. Dan kalau kita tak boleh detect tugasan-tugasan kecil ni dengan jelas, kita akan yang pertama, kita akan terlupa untuk buat tugasan kecil ni. Dan yang kedua, kita akan terlewat. Sebagai contoh, kalau kita tulis siapkan assignment English saja, dalam otak kita, oh satu tugasan saja. Bila satu tugasan saja, mungkin 3 hari ataupun 2 hari sempat. Tapi sebenarnya dalam satu tugas yang besar tu ada 2 ataupun 3 tugasan kecil. Mungkin study group ataupun group discussion dah ambil masa 1 hari. Lepas tu nak kena buat pula 3 hari dan sebagainya. Nampak tak? Bila kita tahu apa tugasan-tugasan kecil yang kita lakukan, kita boleh letakkan ataupun kita boleh jangka masa kita dengan baik. Okay, moving forward. Contoh, ini adalah senarai-senarai yang saya dah senaraikan tadi. Contoh yang pertama, siapkan tutorial assignment English, beri barang dapur. Kita akan sentuh 3 yang teratas. Okay, mungkin siapkan tutorial. First step dia bukan buat tutorial tu, tapi photostat soalan tutorial. Kalau dekat matris, kalau dekat rumah mungkin senang, kita boleh photostat je dekat rumah dan sebagainya. Tapi photostat soalan tutorial ni bukan satu perkara yang mudah kalau anda tak ada printer. Sebab apa? Sebab anda kena pergi koperasi dan print soalan tutorial, betul tak? Maksudnya dekat situ anda dah boleh buang masa lebih kurang 15 minit dan sebagainya. Nampak tak? Itu tugas yang kecil daripada satu tugas yang besar. Assignment English, mungkin group discussion saya dah terangkan tadi. Beli barang dapur. Sebelum beli barang dapur, kita kena buat apa? Buat list barangan. Cuba bayangkan, anda nak beli barang dapur, anda tak buat list barangan, anda terus pergi kedai. Bila sampai kedai, apa akan berlaku? Anda mungkin terlepas barang-barangan yang, sebab anda tak buat list barangan, anda mungkin terlepas beberapa barang. Apa yang terjadi adalah, balik rumah, anda kena pergi sekali lagi. Nampak tak betapa pentingnya untuk kita tahu apakah the next action ataupun apakah first step after kita dah tahu apa time management tu.
Saya ingatkan sekarang, kita sekarang berada di step yang kedua. Yang pertama adalah collect, yang kedua adalah proses. Collect, kita kumpul segala maklumat yang ada, dan proses adalah kita adaptasi daripada semua maklumat yang kita ada ni, semua tugasan yang kita kena buat, kita mudahkan dia, kita cuba tengok apakah langkah pertama yang perlu dilakukan untuk siapkan tugasan tersebut. Jom kita pergi ke slide yang seterusnya. A little progress each day adds up to great result. Mungkin satu quote untuk bagi semangat kepada kita hari ini. Minta maaf mencelah saudara Hazri. Masa Okay. anda sudah tamat je. Oh, okey, 15 okey. 2 minit. Okey, boleh. Minta maaf. Okay, minta maaf pengerusi majlis. Biasalah bila bercakap ni kita lampau terbawa. Okey, secara ringkasnya kita akan pergi secara laju. Yang ketiga adalah organize. Organize adalah start organizing everything that you have collect and process. Apabila anda dah senaraikan segala perkara yang anda dah collect tadi, apa yang anda perlu buat adalah organize. Sebagai contoh, tugasan di rumah senaraikan, kemas baju, basuh baju, kemas bilik, basuh baju dan barang. Tugasan-tugasan di matrik senaraikan apa yang perlu anda lakukan. Bahagikan, dan kemudian yang kedua adalah delegate. Delegate, ada perkara yang anda boleh buat, ada perkara yang anda tak boleh buat, serahkan kepada orang lain untuk bantu anda buat. Seterusnya adalah review. Review ni adalah setiap minggu anda perlu duduk di atas meja dan tulis balik. Mula balik daripada peringkat awal, collect, proses dan organize. Sebab mungkin kita akan terlupa apa-apa sepanjang proses tersebut. Dan tetapkan masa bila kita akan selesaikan perkara tersebut. Dan yang terakhir adalah just do it. Basically, apabila kita dah collect, yang pertama mungkin saya boleh simpulkan dalam masa 1 minit. Maaf pengerusi majlis sebab dah exceed masa yang diberikan. Yang pertama, kita collect semua maklumat yang kita perlu buat. Senaraikan semua tugasan yang kita perlu lakukan. Yang kedua, kita buat proses. What is process? Process is basically you list down what is the next step untuk semua perkara yang anda ada senaraikan tadi. Yang ketiga adalah organize. Organize ni adalah bahagikan setiap tugasan-tugasan tu kepada kategori-kategori tertentu. Sebagai contoh, kategori rumah. Rumah apa contohnya? Beli barang, kemas bilik, basuh baju. Kategori matrikulasi apa contohnya? Buat assignment, buat tutorial dan sebagainya. Kategori projek apa contohnya? Meeting, buat kertas kerja dan sebagainya. Yang seterusnya adalah review. Review ni adalah setiap minggu anda perlu duduk dan tengok balik perkara yang anda dah collect tadi, dan tengok kalau ada tertinggal apa-apa, dan selepas tu letakkan tarikh ataupun due date bagi setiap perkara. Dan yang terakhir adalah just do it. Kalau anda dah buat senarai apa semua pun tapi anda tak buat benda tu, maka perkara tersebut akan jadi sia-sia. Jadi insyaAllah sebenarnya saya berniat untuk kongsikan satu lagi perkara, iaitu Kanban ataupun satu basically advanced to-do list, tapi akibat kesempitan masa, mungkin nanti siapa yang ada dalam grup Telegram saya akan hantar benda ni dan mungkin sedikit tunjuk ajar macam mana nak selesai ataupun nak gunakan Kanban ni. Jadi pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada pengerusi majlis dan penganjur kerana menjemput, dan minta maaf kerana exit sedikit masa yang diberikan, dan harap perkongsian yang saya berikan pada anda pada hari ini dapat memberikan sepenuh manfaat dan juga memberikan sesuatu buat yang benar, yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Sekian, terima kasih. Kembali semula kepada pengerusi majlis. Alif. Terima kasih Alif. Yalah, sama-sama saudara Hazri. Sangat padat dan ringkas je. Allah, kita boleh bersama lagi. Sangat menarik penyampaian yang saudara Hazri menyampaikan tadi. Terima kasih saudara Hazri dengan penyampaian tersebut. Pelbagai tips yang menarik telah kita perolehi daripada saudara Hazri tadi. Antaranya tentang buku David Allen. Saya percaya itu adalah salah satu buku yang menarik tentang pengurusan masa. Dan tadi saudara Hazri juga telah menerangkan tentang GTD system, iaitu tentang collect, process, organize, review dan just do it. Saya rasa perkara tu student dah boleh kot nak buat. Kita buat slow-slow benda ni, kita terapkan dalam cara kita belajar untuk penggunaan kita untuk masa depan, untuk kita menempuh alam baru ke universiti pada masa akan datang. Dan juga tentang cerita tentang Albert Einstein. Saya pun terkejut juga tentang perkara tersebut. Tentang macam mana dia lupa pasal dia punya number 4 dan semua. Sangat menarik. Terima kasih saudara Hazri tentang penyampaian tersebut. Jadi kita beralih kepada saudara Aidilfitri bin Sawaluddin. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis seterusnya menjemput saudara Aidilfitri bin Sawaluddin untuk menyampaikan tips-tips yang akan memberi manfaat kepada kita semua. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Okey, terima kasih kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat petang kepada warga penonton di Facebook kita pada petang ini. Okey, pertama sekali nak ucapkan terima kasih kepada moderator atas jemputan.
Dan jadi setelah kita saksikan daripada dua orang alumni KMNS yang menceritakan pengalaman mereka tentang rancangan mereka sendiri yang mungkin unik lah bagi kita. Mungkin orang tak biasa lagi kan. Ni jadikan dia sebagai satu pendedahan lah kepada orang ramai. Jadi saya pun nak kongsikan saya punya cara-cara lah saya nak menguruskan masa. Tapi sebelum tu lebih elok saya kenalkan diri saya lebih dahulu lah. Okey lah, nama saya ialah Aidilfitri bin Sauluddin. Saya kini merangkap sebagai ketua pengarah lah bagi jawatankuasa penaja alumni KMNS. Cerita sikit pasal latar belakang saya. Ketika saya di sekolah menengah, saya sekolah di sekolah menengah kebangsaan Datuk Syedin Labu. Dan di sana saya pernah menjawat sebagai seorang ketua pelajar dan ketua pengawas lah di sana. Dan saya punya aktivitism tu rasa macam moderator petik tadi, saya punya giat aktif tu sampaikan saya pernah dianugerahkan anugerah pengetua untuk tokoh kelab dan persatuan lah. Saya pada masa zaman sekolah memang betul saya aktif lah. Yang pertandingan ni, pertandingan tu, pertandingan ni. So itu salah satu pencapaian saya lah. Kemudian masuk di zaman pre-university, saya belajar di KMNS dan itulah saya merupakan sebenarnya awalnya pada asalnya macam seperti kes Aiman, saya merupakan pelajar modul 1, model sains tulen lah, tapi apabila saya rasa macam diri saya tidak mampu nak membawa subjek biologi, jadi saya membuka modul lah kepada modul 2 iaitu sains komputer. Dan ketika saya dimatrikulasi, saya pernah bertanding sebagai ahli jawatankuasa perwakilan pelajar lah bagi sesi 18-19. Dan Alhamdulillah saya dipilih oleh dan diberikan mandat oleh warga pelajar KMNS lah. Alhamdulillah. Dan saya pegangkan portfolio Biro Hubungan Luar lah. Ketika zaman di Matrix ni, mungkin orang akan tertanya, adakah jadi JPP ni sangat susah ke? Tak ke busy sepanjang masa? Bukankah masuk college ni adalah untuk belajar semata-mata? Itu memang pada awal-awal tu lecturer atau kawan-kawan semua memang bagi ayat yang pedas lah. Tapi bagi saya, takkanlah saya nak jadikan alasan-alasan tadi seperti berikut. Macam beban belajar, beban nak bagikan masa tu sebagai satu alasan. Tak. Saya akan cuba mencabar diri. It's better to face the challenge itself rather than you run from it. Rather than you run for it. Okay, sorry. So, saya telah mencuba dan alhamdulillah jadi ahli JPP dan sepanjang tempoh saya jadi JPP sebenarnya walaupun JPP ni merupakan satu beban tetapi dia sebenarnya taklah mengacau masa anda jikalau anda mempunyai kemahiran pengurusan masa yang tak atur. Kalau ada kemahiran pengurusan masa sebenarnya apa-apa cabaran atau dugaan yang anda lalui sebenarnya boleh diatasi dengan sebaik mungkin. Itu di matrikulasi lah, itu sebuah sedikit lah. Dan kalau kita ikut di zaman universiti, okay, saya belajar sekarang ni di UTM, belajar Electrical Electronic Engineering. Dan di sana saya pun aktif juga. Sebab tak tahulah, rasa macam awal ni first year dengan second year ni disebabkan kita tak ada kesibukan belajar lagi berbandingan jadual third year dengan fourth year korang nanti akan datang. Jadi saya pun rasa macam patutlah ni, this is the time that I should busy myself with activitism lah. Activity. Jadi jawatan yang saya pernah sertai ketika saya di UTM, saya merupakan bekas pegawai pendaftar bagi Campus Election Committee of session 1920. And then saya juga merupakan head of delegation and benchmarking unit for Student Union Task Force, sebuah jawatankuasa yang akan menubuhkan kesatuan mahasiswa lah. Ini kesatuan mahasiswa punya idea ni merupakan idea universiti. Bagi adik-adik Matrix ni mungkin agak tak tahulah apakah itu kesatuan mahasiswa. Tapi tak apa, nanti jika anda berkenan nak kita berborak pasal kesatuan mahasiswa tu, itu kita boleh PM lah, atau DM di IG saya, Aidil37 Fikri. Okay. Dan kini selepas pasukan tu terbubar pada bulan 9 yang lepas, saya juga sambungkan legasi dengan menjadi Deputy Chairman of UTM Students Union Interim Committee. Sebuah jawatankuasa peralihan lah daripada MPP, Majlis Perkahwinan Pelajar, yang akan ditransisikan kepada kesatuan mahasiswa lah, Students Union in English. So, itu sedikit saya punya activitism. Mungkin anda tertanyalah kepada diri anda dan diri saya lah tiba-tiba. Aidil, kenapa macam mana kau boleh uruskan masa kau dengan banyak activitism ni, gila ni banyak ni kan? Mungkin anda tertanya kan.
Okey, cara uruskan masa saya sebenarnya agak ringkas tapi dah rasa dah diulaskan oleh saya punya rakan saudara Aiman dan saudara Hazri. Sangat ringkas. Adalah pertama sekali saya akan sediakan satu senarai tugasan yang perlu dilakukan lah. Which we call it a to-do list. To-do list ni ada banyak cara seperti Hazri pun ada sebut tadi kita boleh pakai buku nota ke kertas ke atau using a Microsoft Note if I'm not mistaken. Atau Outlook ke apa, something like that. Senang kita apa-apa aplikasi ataupun bahan yang kita boleh catat kita punya tugasan. Jadi seperti Hazri cakap tadi, saya mencatat saya punya tugasan, segala tugasan yang saya tahulah, saya catat dalam kertas tu, dalam buku. In which dalam notepad ni lah contoh, I wrote my task each and every one of them dalam notebook ni lah. So kalau nampak lah macam ada banyak senarai tugasan ni kan. Okey, saya mula-mula saya akan tulis senarai tugasan which dengan anak-anak dia iaitu tugasan kecil yang saya perlu lakukan untuk selesaikan tugasan besar tu. Dan saya akan sebelah kanan tu saya akan tulis tarikh yang saya kena selesaikan. Okey, apabila anda buatkan satu senarai ni sebenarnya kebaikannya tersendiri adalah kita dapat satu kesedaran. Kesedaran yang kita akan adanya tugas. Yang macam you have that mindset that you have task that you need to settle it. Yang anda kena selesaikan. Itu satu kebaikan lah kalau ada senarai tugasan ni. At the same time, apabila anda tuliskan tarikh di sebelah kanan tugasan-tugasan semua yang anda tulis tu, anda akan dapat satu set of priority atau keutamaan. Di mana tugasan mana apa tugasan yang anda perlu selesaikan pada waktu minggu ini tersebut. Itu kebaikannya kalau ada notepad ni. Mungkin kalau let's say anda pernah berjumpa dengan, kalau berkenal lah dengan rakan-rakan saya, mereka akan cakap lah yang saya idea selalu bawa buku. Saya selalu jinjing sebuah buku di tangan saya di mana-mana lah saya pergi. Tak buku ni atau buku kecil. Dan saya akan catat terus lah apa yang perlu dibuat. Supaya saya tak lupa lah. Sebab saya memang jujur, memang betul apa yang Haziq cakap tadi tu, yang ungkapan daripada tokoh tadi tu. Kita punya otak ni memang betul untuk menciptakan idea. Bukannya nak ingat beberapa perkara. Jadi saya cakap kalau boleh catat saja. Catat dalam WhatsApp ke atau dalam note ke, anything. Make sure that you jot down every task that you have. Itu satu punya saranan saya lah pertama. Yang kedua, kalau boleh kita pastikan kita ada setkan jadual. Jadual harian ke, jadual mingguan atau bulanan. Bagi saya prefer buat jadual bulanan lah. Kalau jadual harian tu saya fleksibel sikit lah. Tapi kalau boleh buat, bagus. Mungkin anda buat macam contoh untuk belajar matrik kelas C kan. Daripada 8 sampai pukul 5 petang. Waktu belajar di kelas lah. Mungkin after that kau buat lah waktu pukul 5 sampai pukul 6. 5 sampai 4 ke 5 waktu solat dengan makan. 5 sampai pukul 7 waktu riadah. Dan 7 hingga 9 waktu solat dan makan. Dan 9 sampai pukul 11 waktu study. Dan 11 sampai pukul 5 pagi seterusnya waktu tidur. Itu jadual harian saya lah. Yang biasa saya follow lah. Tapi because I'm busy with JPP, so I need to toggle a bit lah dia punya jadual tu. Tapi asalkan you maintain the most of it, barulah dapat dia punya gambaran jadual harian lah. Let me show you about my jadual bulanan saya, kalau boleh. Sebentar you, baru bertenang. Sekejap, I need to unpin this contoh mati. Okay. Lama. Okay. Saya nak berikan contoh satu penggunaan aplikasi Google Calendar. Ini salah satu aplikasi yang terbaik lah untuk anda catatkan perjalanan program anda ya. Jadi ini salah satu contoh. Ini sepanjang saya buat pada awal-awal tahun lah. Bulan 2 ni ada lawatan delegation over here, and then bulan 3 tengok ni lagi padat punya program over here, banyak sangat catatan. Tapi dia bagikan anda satu gambaran yang jelas yang apa benda yang anda akan lakukan pada minggu tersebut, pada satu bulan tu lah. So, I mean you will have that reminders of every task that you need to finish it. Macam tu lah. Dan perancangannya, ini just perancangan, tetapi pelaksanaan tu itu depends kepada diri anda lah. Kalau dapat go with the plan, it's okay. Tapi kalau dia flop, contoh lah kalau tiba-tiba dah tercedok punya member tak ikut jadual kan, tak apa, kita boleh
cuba cope with the problem. Jangan kita larikan diri daripada selesaikan masalah. Kita cuba atasikan dia. Contoh let's say kalau assignment lah. Contoh assignment mungkin anda tak sempat nak hantar pada hari deadline tu. Janganlah anda terus give up atau sedih atau depressed. No. Kita kena fikir the more positive way. Iaitu kita mungkin cubalah roger lecturer tentang dapat buat assignment ni mungkin sebab ada masalah-masalah tertentu. Kalau orang pergi klinik ke apa, at least adalah dia punya perbincangan, discussion antara pihak lah. Ini pun at the same time dia membantu anda punya kemahiran soft skill. Soft skill untuk berbincang, negotiate dengan orang luar lah, especially yang kita anggapkan penting like lecturers ataupun mana-mana pihak lain yang penting. Macam tu lah. Mungkin with that dealing of solving the problem itself, insyaAllah masalah anda boleh diatasi dengan sebaik mungkin. Walaupun lari daripada perancangan tetapi tak apa. Kita cuba selesaikan. Daripada kita larikan diri, kita atasi. Face the problem. Don't run. Okay. Itu saya punya saranan lah. Kalau boleh buat Google Calendar. Sebab Google Calendar ni dia is a free application. You should use it as a students in the IT age, information technology dekat ujung jari ni. Patutnya Google Calendar will be like your main platform of making planning in a monthly plan lah. Paling kurang. Kita nak buat daily pun boleh Dengan berakhirnya sesi Q&A sebentar tadi, maka berakhirlah program kita iaitu seminar Forum Time Management Secret and Tips yang diajarkan oleh Jawatan Kuasa Penaja Alumni KMNS JKPA dan berkolaborasi dengan Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar KMNS sesi 2021. Diharap program ini dapat memberi manfaat kepada kita semua untuk menempuhi dugaan dan cabaran yang akan datang. Saya, Muhammad Alif Izzuddin, ingin memohon maaf jika ada salah dan silap sepanjang saya mengacarakan program ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami juga ingin memohon maaf atas segala masalah teknikal yang berlaku sebentar tadi. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul as. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Had, Sabar. Weh, sabar. Main. Dah belum? Dah kira habis jap. Sekejap sabar dulu. Kita pasal ada sesi iklan lah sekejap. Sebentar ya. Okey, itulah kita punya sesi live. Saya daripada JKPA KMNS ini ucapkan minta maaf lah atas berlakunya masalah technicality. Maklumlah apa yang kita rancang ni tidaklah sepertinya berlaku seperti dirancang. Kita sebaik-baik kita merancang, rancangan Tuhan adalah lebih baiknya kan. Jadi daripada kami pihak JKPA KMNS, kami ingin promosikan lah kita punya IG page, Facebook page dengan kita punya what to say Twitter page lah. Jikalau anda saksikan di live, anda akan dapatkan anda akan saksikan kita punya page Twitter over here. So anda boleh follow Twitter over there @JKPA KMNS 2020. Kemudian anda boleh follow kita punya Facebook juga sama juga alias JKPA KMNS 2020. The same time kita ada Instagram over here which is also the same. ID dia adalah JKPA KMNS 2020. Jadi for last announcement, kongsikan kepada adik sekalian yang anda jadikan dia sebagai input yang baik dan pastikanlah pastikanlah anda kongsikanlah kita punya ilmu ni. Sebab ilmu ni, kongsi ilmu ni ada satu perbuatan yang mulia sebenarnya. Dalam Islam sangat tekankan terhadap pengkongsian ilmu. Kita tidak patut bertindak atau bersikap begitu sombong dengan kita menyemburi atau menghindari ilmu kepada orang lain lah. Maksudnya kita kongsikan lah. Jadi harapnya anda buatlah demikian. Sama macam kita kongsikan anda kongsilah kepada share lah kepada adik-adik yang ni. Dan saya harap anda boleh sokonglah kita punya perjuangan untuk tubuhkan Persatuan Alumni KMNS lah di bawah JKPA KMNS. Jadi saya harap anda teruskan follow kita punya platform media sosial dan saya juga promote lah IG JPP iaitu IG JPP KMNS Official. Ada di bahagian what to say di over box over here, di sebelah sini lah tak silap saya over here. So anda boleh follow that everything over here.
So itu saja daripada saya selaku Ketua Pengarah JKP KPNS. Saya harap anda menghayati kita punya program dan kami juga ingin minta maaf jika ada salah silap daripada kami lah. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.